Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat teruskan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT pada hari ini 23 Safar 1442 Hijrah bersamaan 11 Oktober 2020. Kita diberikan sekali lagi kesempatan untuk bertemu secara maya di dalam majlis ilmu ini yang disebutkan sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, yang mana insyaAllah itu semua akan menerima barakah rahmah, barakat rahmah dan maghfirah, ini keampunan dari Allah SWT, dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan kita sakinah, ini ketenangan dan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam kesihatan dan keafiatan, dijauhkan daripada segala mara bahaya, fitnah, segala wabak berbahaya, terutamanya wabak COVID-19 ini. InsyaAllah, mudah-mudahan ya Allah SWT melindungi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim bismillah, kita teruskan pengajian kitab Fiqh Manhaji jilid 4 yang berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan, ataupun dalam naskah bahasa Arab asalnya disebut sebagai Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Kita sampai kepada perkara 2.3 ya, pada surat 362 perkara 2.3, iaitu nafkah furuk kepada usul itu nafkah anak pada bapa
Usul wajib memberi nafkah kepada furu' sebagaimana dalil dan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Begitu juga furu' wajib memberi nafkah kepada usul, iaitu bapa dan ibu, datuk, nenek dan yang ke atas, berdasarkan dalil dan syarat-syarat yang berikut. Jadi dalam keadaan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, anak juga wajib memberi nafkah kepada bapa, kepada ibu, kepada datuk, nenek dan yang ke atas lah. Ya, baik. 2.3.1 dalil furu' wajib memberi nafkah kepada usul. Dan dalil yang menunjukkan bahawa furu' wajib memberi nafkah kepada usul berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Qiyas. Al-Quran, firman Allah SWT, A'udzubillahi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, surah azim. Ayat 15 surah Luqman. Ayat mafhumnya, dan bergaullah dengan mereka ini apa di dunia dengan cara yang baik. Itu juga firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, surah azim. Ayat 23 surah Al-Isra, mafhumnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan naklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Dalam kedua ayat ini, perintah bergaul dengan baik dan berbuat baik pada ibu bapa dan oleh anak-anak tidak dapat dilaksanakan kecuali mereka mengambil tanggungjawab memberi nafkah kepada mereka berdua ketika diperlukan. Begitulah pandangan berkaitan dengan kedua-dua ayat ini. Maksudnya bila kita mengambil tanggungjawab memberi nafkah kepada bapa itu, maka disitulah perintah Allah SWT dalam kedua ayat ini mampu dilaksanakan. Ya. Baik, itu dalil dalam Al-Quran. Dalil As-Sunnah, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik harta yang dimakan oleh seorang lelaki ialah harta yang diperoleh daripada hasil usahanya sendiri. Begitu juga anaknya adalah daripada hasil usahanya sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka liwalidika. Ya. Dirimu adalah, hartamu adalah milik bapamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebagai hasil usahamu. Fakulu min kasbi auladikum. Oleh itu makanlah hasil usaha anak-anakmu. Gitulah ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya. Itu hadis Nabi SAW An-Tariqil Muharibi radhiyallahu anhu qala, daripada Tariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu katanya, qadimnal Madinah, ketika sampai di Madinah, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal minbar. Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar, yakhtubun nas, berkhutbah kepada manusia, orang ramai. Wa huwa yaqul, dan baginda Rasulullah SAW bersabda, yadul mu'til ulya, tangan yang di atas, tangan yang memberi ialah tangan yang di atas. Wabda biman ta'ul, mulakanlah tanggungjawabmu ummaka wa abaka, iaitu ibu bapa, ya, waqtaka wa akhaka, adik perempuan dan adik lakimu. Thumma adnaka, kemudian ni kau yang terdekat dan yang terdekat. Itu dia. Situ jelas Nabi SAW menyebut tentang memberi nafkah kepada, daripada anak kepada bapa itu. Mula dengan ibu, bapa, daripada perempuan, daripada lelaki, dan keluarga yang terdekat dan terdekat. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Wallahu alam. Dan hadis an Kulayb ibni Manfa'ah an jaddihi radhiyallahu anhu, daripada Kulayb bin Manfa'ah, daripada datuknya radhiyallahu anhu, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datuk ini pernah menemui Nabi SAW. Ya, faqala, dan bertanya, ya Rasulullah, man abar,
Wahai Rasulullah, pada siapa aku perlu berbuat baik? Qala, Nabi SAW pun menjawab, ummaka wa abaka, ibumu dan bapamu, wa ukhtaka wa akhaka, adik-adik perempuan kamu dan adik-adik lakimu, ya, wa maulaka alladhi ala yali dhalik, dan saudara terdekat siapa mereka. Haqqun wajibun, ya, inilah sebenarnya yang wajib. Warahimun mausulah, ya, yang wajib dihubungkan tali silaturahim. Itu dia, ya. Jadi nafkah kalau daripada anak ni mengikut urutan tadi, ibunya, bapanya, kemudian adik-adik perempuan, adik-adik lelaki, dan adik-adik saudara yang terdekat. Jadi kalau kita nak memberi sumbangan pun, cari dulu saudara mara kita yang terdekat, yang itu yang lebih, kalau ada yang susah tu, itulah yang lebih aula untuk dibantu. Wallahu alam. Sebenarnya qiyas dan ijtihad, hukum wajib nafkah furu' pada usul. Ini anak kepada bapa dikiaskan dengan nafkah usul pada furu', nafkah bapa kepada anak. Hal ini adalah kerana jika usul memberi nafkah kepada furu', ketika tidak berkemampuan, begitu jugalah dengan furu'. Dia wajib memberi nafkah pada usul ketika tidak berkemampuan. Hal ini demikian kerana sebabnya adalah sama, untuk akrabnya berhubungan. Ia merupakan asas hubungan keluarga yang ukur di antara usul dan furu' antara bapa dengan anak. Jadi sampai masa kalau anak berkemampuan, ya, bantulah bapa, berilah nafkah kepada ibu dan bapa di kampung. Lagi-lagi kalau ibu dan bapa itu tidak lagi mampu mencari nafkah sendiri, nak motong pun dah tak larat, dah tak berdaya, nak berkebun pun dah tak berdaya, sakit, uzur dan sebagainya, maka anak itu bertanggungjawab memberi nafkah kepada ibu dan bapanya. Wallahu alam. 2.3.2 syarat wajib nafkah furu' pada usul. Syarat wajib furu' memberi nafkah pada usul ialah 2.3.2.1. Mereka beri nafkah yang melebihi keperluan asasi diri dan isterinya untuk tempoh sehari semalam. Jika nafkah yang memiliki hanya cukup untuk keperluan diri dan isterinya untuk tempoh sehari semalam, maka dia tidak wajib memberi nafkah kepada bapa dan ibu. Hal ini adalah kerana orang fakir tidak wajib memberi nafkah pada orang fakir sepertinya. Jika dia mempunyai kelebihan yang digunakan untuk keperluan asasi diri dan isteri, naklah diberikannya kepada kedua ibu bapa. Jika kelebihan tersebut hanya cukup untuk seorang, maka ibu naklah didahulukan. Hal ini berasal pada kaedah sesuatu yang tidak dapat diambil semuanya tidak boleh ditinggalkan semuanya. Jadi syarat pertama tu jelas. Sekiranya si anak ada sumber yang mencukupi, dia dah bagi nafkah pada isteri, pada anak, cukup, dia ada lebih, barulah boleh diberi kepada ibu bapa. Dan kalau tak cukup, diutamakan ibu dulu, sebab pada kebiasaannya ibu ni tidak bekerja. Jadi beri pada ibu. Kenapa kaedah ni situ disebut la yutraku kulluhu, la yudraku kulluhu, la yutraku kulluhu. Dan bila buat semua, jangan tinggal semua. Wallahu a'lam. Perkara 2.3.2.2, usul naklah di kalangan orang yang fakir, yakni bapa tu. Maksud fakir di sini ialah mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan asasi, sama ada mereka mampu bekerja ataupun tidak. Syarat ini berbeza dengan syarat yang mewajibkan bapa memberi nafkah pada anaknya. Hal ini adalah kerana di samping syarat fakir, anak mestilah mempunyai syarat tidak mampu bekerja, sama ada masih kecil, tua, yang tidak mampu bekerja atau wila. Jadi kalau dah bapa kita pun tak mampu dengan pendapatannya menoreh getah, berkebun, tak cukup untuk diri dia, maka anak itu wajiblah memberi nafkah kepada bapanya. Tak kira lah semua bapanya itu, lebih-lebih lagi kalau bapa itu tak bekerja. So tentulah begitu, wajib keadaannya. Wallahu a'lam. Perbezaan usul dengan furu' dalam masalah ini ialah usul tak dipandang hina apabila menyuruh furu' yang mampu supaya bekerja, tapi furu' dipandang hina apabila menyuruh usul bekerja, disebabkan mereka telah lama bekerja dan bersungguh-sungguh demi membesarkan furu', lebih-lebih lagi mereka telah tua. Tu nampak, kalau bapa suruh anak kerja, tu betul dah tu. Kau ni asyik duduk membuta kat rumah, kerja lah. Macam tu, asyik lah kerja. Yang tu boleh. Tapi kalau anak menyuruh bapa bekerja ni tak betul lah. Sangat-sangat tak betul. Sebab bapa sudah bekerja sepanjang usia mudanya.
untuk membesarkan anak-anak. Jadi tak boleh anak-anak pula menyuruh bapa pejabat ni duduk kat rumah, pergilah jadi jaga kau. Contoh, bawa Grab kau. Jadi ini perbuatan yang sangat-sangat tak patut. Wallahu a'lam. 2.3.2.3 Ibu apabila tidak mendapat nafkah secukupnya daripada suaminya, sama ada dari segi kenyataannya disebabkan tidak mampu kemampuan atau dari segi hukum disebabkan keadaan suami, justru anak wajib beri nafkah pada ibunya dalam dua keadaan yang berikut. Yang pertama, bapa tidak mampu beri nafkah pada isterinya. Yang kedua, B, bapa telah meninggal dunia dan ibu yang tidak bersuami lagi. Kemampuan ibu untuk berkahwin lagi tidak membatalkan kewajipan ini. Dalam hal ini, anak wajib beri ibunya nafkah walaupun ada lelaki yang sekufu mahu berkahwin dengannya. Ini keadaannya. Jadi ibu kalau tak dapat nafkah daripada suaminya, contohnya ataupun kerana kematian suami, ibu tunggal, maka anak itu wajib memberi nafkah pada ibunya dalam, maksudnya dalam keadaan tadilah. Maknanya kalau bapanya itu dah tak mampu beri nafkah pada ayahnya, tak mampu beri nafkah pada maknya, ataupun maknya itu sudah jadi ibu tunggal, sudah lama kematian suami contohnya, ataupun telah lama bercerai contohnya. Jadi anak tu wajib memberi nafkah kepada ibu ni. Lepas tu dalam sesuatu keadaan dalam syariat kita ni, ibu tunggal yang di kampung ni biasanya dibawa bersama-sama tinggal dengan anak, supaya anak boleh memberi nafkah kepada si ibu ini secara berterusan, walaupun ibunya itu walaupun adalah yang nak kahwin, adalah pak-pak haji mana kat luar tu yang nak berkahwin dengan maknya itu, baru nak cakap nak kahwin, belum kahwin lagi. Jadi macam mana pun si anak wajib memberi nafkah kepada ibunya. Sehubungan ini, kewajipan anak beri nafkah pada ibunya terbatal dalam dua keadaan berikut. Pertama, bapa mampu beri nafkah pada isterinya, dan B, ibu telah berkahwin dengan lelaki lain, sama ada suaminya itu mampu beri nafkah kepadanya ataupun tidak. Jadi kalau dah si bapa mampu beri nafkah, kerana si bapa mampu beri nafkah pada si maknya, jadi terbatallah hak tanggungjawab ataupun kewajipan anak memberi nafkah pada ibu itu. Itu terbatal sendiri. Ataupun si ibu dah kahwin dengan Pak Haji tadi, memang dah kahwin dengan Pak Haji tu, sama ada Pak Haji itu memberi nafkah pada maknya ataupun tak. Jadi bila kahwin Pak Haji tu jadi mak ayah tiri lah. Jadi kewajipan ayah tiri ni jadi memberi nafkah kepada ibunya. Jadi tidak lagi, dan gugurlah kewajipan anak memberi nafkah jadi kepada anak-anak di luar sana. Kalau ibu kita ibu tunggal, cari-carikanlah calon suami, supaya biarlah suaminya itu bapak tiri kita ni beri nafkah pada mak kita. Kan kita sebagai anak pun berkali dalam keadaan sekarang banyak komitmen yang perlu disempurnakan, maka eloklah ibu kita tu kokoklah ada tuan-tuan haji ke pak imam ke yang nak ambil ibu kita sebagai isteri, yang akan bakal jadi bapa tiri kita. Jadi biarlah ibu kita tu berkahwin kembali, berkahwin semula, supaya ada lelaki yang memberi nafkah kepada ibu kita ini. Wallahu a'lam. Jika ibu meminta fasah daripada suaminya yang tidak mampu memberi nafkah, dan fasah itu diterima ketika itu anak wajib memberikan ibunya nafkah. Begitulah keadaannya. Jadi kalau berlaku fasah, berlaku perceraian kerana suami tak mampu beri nafkah, maka anak pula yang wajib memberi nafkah kepada ibunya. Wallahu a'lam. Kemudian satu masalah, iaitu pada perkara satu permasalahan, satu permasalahan 2.3.3 nafkah furuk dan usul yang berbeza agama. Ni dia. Berdasarkan syarat-syarat yang telah dibincangkan, sama ada syarat nafkah usul kepada furuk atau sebaliknya, didapati persamaan agama antara usul dan furuk haji bukanlah syarat wajib menafkah. Oleh itu, kewajipan beri nafkah usul pada furuk atau sebaliknya tidak terjejas dengan wujudnya perbezaan agama. Dengan ini, seorang anak yang beragama Islam wajib memberi nafkah pada ibunya yang tidak Islam. Begitu juga seorang bapa yang beragama Islam wajib memberi nafkah pada anak-anaknya yang tidak beragama Islam.
Islam syarat-syarat yang terdahulu. Jadi sekiranya contohlah macam kes-kes, ada kes kita baca di mana si bapa memeluk Islam tapi ibu dan anak tak memeluk Islam, maka bapa itu tetap dan ibu mengadu kepada mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab bapa tu dah memeluk Islam, maka mahkamah syariah boleh mengeluarkan perintah kepada bapa itu untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, walaupun anak-anak itu tidak beragama Islam. Begitu juga seorang anak yang beragama Islam ni wajib memberi nafkah pada bapanya yang belum Islam. Dia tak Islam, boleh. Walau bagaimanapun orang yang murtad tidak termasuk dalam hukum ini. Nafkah tidak diberi kepadanya, sama ada dia di kalangan usul atau furuk kepada pemberi nafkah, atau furuk kepada pemberi nafkah. Kalau murtad, maka jelas tak masuk, tak diberi langsung pada orang yang murtad ni. Gugurlah kewajipan bapa memberi nafkah pada anak yang murtad dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Hadis hadis Nabi SAW an Asma, Sayyidatuna Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, qalat, beliau telah berkata, qadimat alayya ummi, apa dia tuan-tuan, wa hiya musyrikah, ibuku menemuiku, dia masih tidak memeluk agama Islam. Itu dia. Ini cerita selepas perjanjian Hudaybiyah. Fi ahadi Quraisyin iz ahadahum. Ini ketika itu perjanjian damai antara orang Islam dan orang kafir Quraisy telah termeterai, iaitu selepas perjanjian Hudaybiyah. Fastaftaitu Rasulullah SAW fakultu, aku minta fatwa kepada Rasulullah SAW dengan berkata, ya Rasulullah, qadimat alayya ummi, ibuku datang sedangkan dia membenci Islam, wahia raghibah, sedangkan dia membenci Islam. Afa asil ummi, apakah aku perlu membuat silaturahim dengannya? Qala na'am sili ummaka. Nabi SAW bersabda, lakukanlah. Maknanya kita pun berbezaan agama itu tidak menjadi sebab terputusnya tali silaturahim. Wallahu a'lam. Mungkin juga dengan cara ini boleh menarik si ibu ataupun si bapa itu untuk mendekati, seterusnya memeluk agama Islam. Baik. Kedua, poin 3.4, kadar nafkah furuk berusul, kadar nafkah bapa kepada anak ataupun ibu. Kadar nafkah furuk berusul tidak ditentukan, ia terserah pada kebiasaan yang berlaku pada pandangan umum. Ia juga tidak menjadi hutang jika diberikan pada waktunya. Jika berlaku persisian antara usul dengan furuk, hakim adalah menetapkan kadar tertentu sepatutnya diberikan kepada usul. Bayarnya menjadi hutang yang wajib dibayar oleh furuk jika tak diberi pada waktunya. Itu dia. Kalau tak jadi apa-apa masalah, tidak ada perintah mahkamah, maka tak ada masalah. Itu dia. Sama macam tadi, nafkah bapa kepada anak, kalau dah masuk mahkamah, dah jadi perintah mahkamah, kalau tak diberi pada waktunya, dia jadi hutang. Itu jelas. Wallahu alam. 2.3.5, orang yang sepatutnya memberi nafkah. Jika dua ibu bapa fakir dan mempunyai furuk yang tersetaraf di kalangan mereka, semua furuk itu mesti beri nafkah kepada ibu bapa mereka. Hal ini demikian kerana mereka mempunyai sebab wajib nafkah. Apa ni di kampung ni susah, sebabnya tak bekerja. Ada pula anak-anak yang mampu memberi nafkah, maka semua anak-anak ni kena sepakat beri, kumpul-kumpul duit masing-masing, beri nafkah kepada ibu bapa di kampung. Mereka itu wajib sebenarnya memberi nafkah kepada ibu bapa mereka. Bahagian nafkah yang perlu dikeluarkan oleh perempuan adalah setengah bahagian lelaki, sebagaimana pembahagian pusaka. Itu dia contoh. Jadi kalau lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian pemberian nafkah kepada ibu bapa tadi. Sama macam pembahagian pusaka. Jika mereka setaraf setiap anak dan cucu, nafkah wajib kepada furuk yang paling hampir, sama ada mereka waris atau bukan waris, ada lelaki atau perempuan. Hal ini kerana hubungan kerabat yang hampir adalah lebih utama diambil kira. Kalau setaraf ni, dia waris yang lebih hampirlah yang lebih aula mengeluarkan nafkah. Patutnya anak bukan cucu, anak yang kena bagi dulu. Itu dia. Walaupun cucu tu dibela oleh datuk nenek dia,
Jadi anak itulah yang lebih aula wajib memberi nafkah pada ibu bapanya. Jika anak itu fakir dan ibu bapanya orang senang, nafkah wajib diberi oleh bapanya. Ini kerana bapa yang bertanggungjawab memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil. Itu jelas. Jadi anak itu fakir dan bapaknya orang senang. Bapaknya ada pencen dan sebagainya. Anak jadi masih baru lagi dia berhentikan kerja akibat COVID. Jadi bapak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Wallahu alam. Itu di situ baik. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, Auzubillahi fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, surah Al-Azim ayat 6 surah Talaq. At-Talaq mafhumnya jika mereka menyusukan anak untuk kamu, berikanlah pada mereka upahnya. Nafkah bapa kepada anak yang dewasa tetapi fakir adalah lanjutan kepada nafkah semasa kecil. Siapa yang fakir mempunyai usul dan furuk yang kaya, kewajipan beri nafkah diserahkan kepada furuk terlebih dahulu, sekalipun hubungan kekeluargaan antara mereka jauh. Hal ini adalah kerana hubungan kekeluargaan furuk lebih berat daripada usul, lebih kuat daripada usul. Oleh itu furuk adalah lebih utama menjaga bapanya kerana mulia ni kehormatan bapanya, kehormatan bapa. Kalau bapa pada anak dewasa yang macam tadilah, jadi bapa masih lagi wajib memberi nafkah walaupun anak itu sudah dewasa, tetapi oleh kerana anak itu fakir, baru diberhentikan kerja, jadi dah 6 bulan gaji tak dapat, jadi bapa kena wajiblah memberi nafkah pada anak ni tadi. Wallahu a'lam. Tetapi yang anaklah sepatutnya memberi nafkah terlebih dahulu kepada bapa. Itu dia. Wallahu a'lam. Jika bilangan usul furuk dan yang lainnya yang memerlukan nafkah adalah ramai, sedangkan kelebihan kumpulan yang tidak mencukupi untuk diberi pada semuanya, dia hendaklah selepas memiliki kumpulannya sendiri memberi keutamaan berdasarkan sesuai yang berikut. 2.3.5.1 isteri. Hal ini demikian kerana nafkah pada isteri adalah pasti ia tidak gugur dengan berlalunya masa. Hal ini berbeza dengan nafkah usul dan furuk yang gugur dengan berlalunya masa, sebenarnya telah dijelaskan. Jadi nafkah isteri ini tidak berganjak. Sama apa keadaan pun nafkah isteri tetap wajib diberi nafkah. Wallahu alam. 2.3.5.2 anak yang masih kecil. Begitu juga anak yang dewasa tapi gila kerana mereka tidak mampu untuk bekerja. Jadi selepas isteri, anak pula yang masih bekerja, yang masih kecil. Ataupun anak yang dah dewasa tapi OKU, kerana mereka tak mampu bekerja. 2.3.5.3 ibu. Hal ini kerana dia juga tidak mampu untuk bekerja dan haknya telah pasti sebabkan ibulah yang mengandung, melahir, menyusu dan mendidik. Ibu pula dia, pak anak tadi ibu, jatuh pada ibu. 2.3.5.4 bapa kerana kelebihannya yang besar. 2.3.5.5 anak yang dewasa tetapi fakir kerana hampirnya hubungan dengan bapanya, hubungan yang hampir mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi anak tu dia kalau dah ni, dia turun kepada bapa, pada anak pula. Dia tak ada isteri, contohnya isterinya dah sama dalam bingkai ke bercerai ke, anak kecil pun tak ada, ibu pun dah tak ada, bapa pun tak ada, dia turun kepada anak. Dia ada anak tapi itulah anaknya tak bekerja. Anaknya tak bekerja. Itu dia baru dah macam saya tadi lah, dah diberhentikan kerja, cari kerja tapi tak dapat ni. Maka si bapa wajib memberi nafkah pada anaknya ni. 2.3.5.6 datuk dan ke atas. Hal ini adalah berkaitan menghormati datuk juga sama si menghormati bapa. Datuk adalah asal keturunan dan hak yang wajib jaga. Ada datuk kita, datuk kita di kampung. Jadi itulah tanggungjawab kepada cucu untuk menjaga datuk di kampung ni. Itu dia. Cucu pun bujang, terantang-tantang lagi. Jadi bolehlah memberi nafkah kepada si datuk ni tadi. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu dia. Sedikit berkaitan dengan nafkah furuk kepada usul, nafkah anak kepada bapa. Jadi insya-Allah pada kuliah sosial kita akan sambung dengan perkara yang berikutnya, iaitu nafkah suami kepada isteri pula, insya-Allah. Jadi apa-apa yang kita kongsi tadi ilmu itu datang Allah SWT dan kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dalam kehidupan kita bersama suami isteri, anak kita akan
bagi dunia sampai ke akhirat, dan berada dalam barakah rahmat dan kabul dari Allah SWT. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan ini yang mungkin ada kekurangan manusia, saya pun maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir sekali, kita jaga kita, jaga kesihatan kita, dan pelihara diri kita daripada hindari diri kita dari penyakit COVID, wabak COVID yang semua yang berbahaya, insya-Allah. Jadi sampai di sini dahulu, kita bertemu pada kuliah yang seterusnya, insya-Allah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Qul kalian tawafaq zamani walakum. Dan kita akhiri kuliah kita hari ini dengan tasbih al-kafaratul asma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام على نبينا محمد اللهم ارحمنا ولا تحزن ولا تفرق بعد تمام اللهم إنا نغفر ولا نعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت وتوزعهم من كلاب يا قهار يا جبار انتقم يا الله يا الله يا الله اللهم ينزل الكتاب ويمجل سوازم الأحزاب يهزم ووصل الله في المستشفى الرحمن الرحيم ربنا زدنا مصطفى ما يكون ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك نولك المصير ربنا تقبل منا ونحن عالم السلام علمنا ولقانا وعملنا في هذا اليوم المبارك في هذا اليوم المبارك من شهر صبر المبارك إنك سمع علمت الأمانة تتورين لو فيها أسماء فيها سنة الدعوان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم منا بكم تقبل بالله والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.